السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله محمد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا. حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. Ayat tadi 61, 62 adalah jenis takhwif ukhrawi. Iaitu Allah Ta'ala zahirkan daripada ayat ini kudratnya meliputi sekalian makhluk. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi, dan dia Allah yang berkuasa fawqa ibadihi, ke atas segala makhluk sekalian hambanya di segi kudrat. Wa yursilu alaikum hafazah, dan Allah Ta'ala juga telah adakan ke atas kamu malaikat yang menjaga amal dan malaikat yang mencabut nyawa, pencatat amal, dan juga malaikat yang akan mencabut nyawa. Termasuk hafazah sini malaikat-malaikat yang mengawal kamu daripada gangguan makhluk lain. Hatta idza jaa ahadakumul maut, sehingga bila datangnya ajal kematian seorang kamu, tawaffathu rusuluna, malaikat-malaikat kami yang terdiri daripada malakul maut dan kumpulan dan jemaahnya, dia akan mencabut nyawa. Tawaffathu maknanya akan mencabut nyawanya oleh malakul maut dan jemaahnya. Wa hum la yufarritun, hal keadaan mereka tidak cuai dalam tugas. Dia tidak cuai dalam tugas. Maknanya apabila ada arahan, matikan seorang itu. Walaupun satu orang itu perlu pada masa untuk bertaubat, perlu kepada masa untuk dia menguruskan keduniaan dia. Tapi para malaikat yang diarahkan supaya mencabut nyawa, la yufarrit, tidak akan cuai. Dia akan lakukan tugas itu dengan tepat. Thumma, di akhirat nanti, kemudian mereka itu ruddu ilallah, akan dihadap kepada Allah, maulahumul haq, yang memiliki mereka, yang sebenar memiliki mereka, yang menguasai mereka, atau Tuhan mereka yang sebenar. Di sanalah hisab amal manusia. Ala ketahuilah, lahul hukm, di sana akan dizahirkan milik Allah keputusan. Allah tak zahirkan pada masa itu kudrat dan kuasa yang lain. Tidak seperti di dunia. Di dunia ini Allah memperlihatkan kepada hamba dia
banyak puasa, banyak keputusan sebagai ikhtiar, sebagai ujian. Di akhirat tidak. Ala lahul hukmu, ketahuilah milik Allah pada waktu itu keputusan. Tidak ada yang lain akan dizahirkan oleh Allah untuk membuat keputusan. Dan seramai-ramai manusia di akhirat nanti, Allah sahaja yang akan menghisap mereka dengan cepat. Dalam hadis yang sahih, separuh hari. Wa huwa asra'ul hasibin, dan dia Allah amat cepat menghitung segala amalan hamba. Maknanya daripada dua ayat ini, kesimpulan bagi hidup manusia. Sebelum mati pun ada malaikat, masa mati pun ada malaikat yang diarahkan oleh Allah Ta'ala untuk mencabut nyawa dan dibawa menghadap Allah, Tuannya yang sebenar. Dan keputusan hanya di sana milik Allah Ta'ala. Dan untuk dihukumnya manusia begitu cepat. Sebahagiannya akan dihantar ke neraka, sebahagiannya akan dimasukkan ke dalam syurga. Ayat seterusnya mengenai dalil aqli i'tirafi. Kata-kata dalam surah An-Na'am, dalil-dalil yang orang Mekah pun sudah boleh terima. Ini cara pendekatan supaya mereka terima. Sebab dalil i'tiraf maknanya perkara-perkara yang sebahagiannya orang Mekah sudah terima. Tinggal lagi ada sebahagian lagi yang mereka masih keliru. Dan inilah satu cara pendekatan untuk mudah mereka beriman. Jadi tanya mereka, qul wahai Muhammad, tanya mereka, man yunajjikum min dhulumatil bar. Siapa sebenarnya yang boleh menyelamatkan kamu daripada musibah di daratan wal bahri dan di lautan. Zulumat ni nama kiasan bagi musibah dan bahaya. Di daratan seperti taufan, banjir, ataupun apa saja yang dikira musibah dan bencana alam. Wal bahri juga zulumat dengan makna musibah seperti gelombang dan sebagainya. Yang kata-kata orang Mekah, kalaulah jenis seperti ini, dia hanya pada Allah. Dia sudah iktiraf, dia sudah mengaku. Kalau besar begini tak ada benda lain yang boleh kita disuruh. Mereka hanya suruh Allah. Jadi Allah beritahu perkara yang mereka sudah setuju dan sudah buat pun. Tad'unahu, yang ketika itu kamu semua wahai orang Mekah, kamu suruh Allah Ta'ala. Tadarru'an wa khufyah. Kadang-kadang kamu suruh Allah Ta'ala dalam hati kamu. Kadang-kadang kamu suruh Allah Ta'ala dengan suara perlahan. Tadarru'an maknanya kadang-kadang kamu menyuarakan hasrat kamu ataupun doa kamu, harapan kamu daripada hati kamu. Kadang-kadang wa khufyah, kamu menyebut-nyebutnya, wahai Allah dengan cara suara perlahan. Iaitu di antara perkataan-perkataan kamu yang kamu akan sebut semasa tadarruk kepada Allah, semasa berdoa kepada Allah, la in anjana, sekiranya Allah Ta'ala, maknanya sekiranya Tuhan Allah Ta'ala anjana, menyelamatkan kami min hadhihi, daripada musibah-musibah ini, lanakunanna minasyakirin, kami semua akan jadi golongan yang mentauhidkan Engkau sahaja, tak akan seru lagi benda lain. Ini keadaan orang Mekah apabila musibah-musibah berat. Dia tak akan seru patung, dia tak akan seru wali, dia tak akan seru Nabi. Dia sudah meyakini untuk perkara seperti ini hanya Allah. Dan dia sudah buat janji. Dia tak kali mari suasana dan peristiwa seperti ini. Lanakunanna minasyakirin, kami akan jadi golongan yang mentauhidkan Engkau saja. Seperti mana kita, katalah kita tahu kita tak semayang. Tiba-tiba mari bencana. Kita tahu semayang betul-betul. Jadi mari bencana, mari musibah, sampai tahap berat, kita kata, wahai Allah, sekiranya Engkau sembuhkan saya nak semayang. Maknanya tauhid itu satu perkara yang maklum bagi orang Mekah. Dia maklum.
Jadi kalaulah engkau selamatkan saya nak sembahyang. Makna dia tahu kesalahan dia adalah tak sembahyang. Sini pun sama. Ini dia panggil i'tirafi. Jadi pahaman mereka dia bagi-bagikan. Kalau besar-besar ni memang Allah Ta'ala. Tak boleh doa pada yang lain. Ikram kerana perkara seperti inilah Ikramah bin Abu Jahal. Apabila dia lari, bawa diri dia semasa pembukaan kota Mekah, takut dibunuh oleh Nabi, dia lari ke laut. Ada riwayat begitu. Rata-rata dalam kitab tafsir disebut Allah Ta'ala adakan gelombang tengah laut. Lalu nakhoda kapal tu kata, masa ni masa ikhlas, dia kata. Masa ni masa ikhlas, tidak boleh lagi digunakan wakil-wakil. Buang semua wakil-wakil ke laut. Semua kena ikhlas. Apa maksud nakhoda tu? Doa kepada Allah. Tuhan Allah sahaja yang boleh menyelesaikan masalah gelombang di laut. Daripada itulah Ikramah bin Abu Jahal sedar. Dia kata inilah apa yang diajak oleh Muhammad. Mana boleh jadi tak berlaku kepada dia suasana kaum dia yang apabila mari musibah besar dia tak akan suruh lain-lain lagi. Dia akan suruh Allah. Sekiranya riwayat ini sahih, bermakna sudah ada dalam pahaman orang Mekah tauhid ni satu perkara yang betul. Tapi dorongan nafsu dia masih lagi buat perkara syirik pada Allah daripada ayat ni. Jadi la in anjana min hadhihi, orang Mekah yang syirik kata sekiranya dia menyelamatkan kami. Dia siapa ni? Dia Allah Ta'ala menyelamatkan kami daripada musibah ini, lanakunanna minasyakirin, nescaya kami akan jadi golongan betul-betul bersyukur. Ulama tafsir sebut, apa makna bersyukur bagi mereka? Bersyukur makna nak mentauhidkan Allah sungguh-sungguh, tak mahu dah puja yang lain-lain. Kemudian Allah Ta'ala kata, wahai orang Mekah, seperti mana keadaan-keadaan begini kamu tauhid pada Allah, maka setujulah wahai orang Mekah, dalam semua perkara Allah juga tidak ada wakil untuk disuruh untuk menyelesaikan masalah. Tidak ada perantara yang patut disuruh untuk menyelesaikan masalah. Walaupun masalah itu kecil, Allah juga. Jadi qul katalah kepada mereka, jika takdir sudah dia terima, tajuk separuhnya, tajuk satu lagi, perkara umurul hakirah, perkara remeh-temeh, yang biasa mereka suruh patung, mereka suruh wali Nabi, berkiblatkan patung, itu pun Allah Ta'ala juga. Qul katalah kepada mereka, Allahu yunajjikum, Allah sebenarnya menyelamatkan kamu, minha daripada musibah besar-besar begini, wa min kulli kalbin, dan bagi setiap musibah apa pun yang kamu telah bahagi-bahagikan kepada besar kecil. Yang kamu telah bahagi-bahagikan musibah ni besar kecil. Besar-besar Allah Ta'ala, kecil-kecil wakil, kecil-kecil patung berhala, kecil-kecil Nabi wali, kecil-kecil malaikat. Yang besar-besar Allah Ta'ala. Ini apa ni semua? Jadi Allah beritahu, katalah kepada mereka, Allah itulah juga yang akan menyelamatkan kamu daripada musibah-musibah besar, yang kamu pun berdoa kepada Allah, wa min kulli karbih, dan Allah tu juga akan menyelamatkan kamu daripada setiap kesukaran-kesukaran sekecil mana sekalipun. Itu. Thumma antum tusyrikun. Allah kata, kemudian kamu dalam perkara kecil kamu syirik pada Allah. Apa ni semua? Jadi thumma antum tusyrikun, kemudian kamu dalam perkara kecil-kecil kamu syirik pada Allah. Ayat seterusnya setelah dizahirkan dan diiktirafi, takhwif duniawi pula. Tadi takhwif ukhrawi, ini takhwif duniawi. Qul katalah kepada mereka, huwal qadir, dialah Allah yang kuasa, amat berkuasa, ala an yab'ats 'alaikum 'adzaban, untuk menimpakan kata kamu azab duniawi, min fawqikum, daripada atas kamu, seperti hujan batu, taufan dan sebagainya. Au min tahti arjulikum, Allah Ta'ala dia juga berkuasa untuk menimpakan azab pada kamu daripada bawah kaki kamu, seperti banjir, seperti gempa bumi dan sebagainya. Allah juga berkuasa an yalbisakum syi'a,
untuk mencampur adukkan kamu menjadi berpuak-puak dengan memiliki fahaman yang berbeza. Apabila memiliki fahaman berbeza dan bercakaran, lalu berlakulah pembunuhan. Itu pun azab Allah juga. Tidak daripada bencana alam daripada atas, tidak daripada bencana alam daripada bawah. Allah Jalla jadikan bencana susah dengan cara diadakan kumpulan-kumpulan di kalangan kamu yang bermacam-macam fahaman, lalu berceragah sama sendiri, lalu membunuh. Itu pun azab. Jadi au yalbisakum syi'a, ataupun Allah Ta'ala campur adukkan kamu menjadi berpuak-puak. Setelah menjadi berpuak-puak, natijanya kata mengata, kutuk mengutuk, sampai tahap bunuh membunuh. Wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'. Allah Ta'ala adakan setengah kamu mengganas dan membunuh setengah yang lain. Allah Ta'ala jadikan setengah kamu membunuh dan mengganas akan setengah yang lain, dikurankan kerana Allah bagi pada hati mereka itu fahaman yang berbeza. Ini pun azab daripada Allah. Unzur, perhatilah, kaifa nusarriful ayat, bagaimana jelasnya kami huraikan dalil-dalil tauhid, la'allahum yafqahun, mudah-mudahan dengan dalil-dalil ini mereka boleh memahami tuntutan tauhid. Ayat seterusnya sebagai zajrul, wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haqq, telah mendusta Quran ini kaum kamu, sedangkan Quran ini benar daripada Allah. Terjemah pertama, bihi kembali pada Al-Quran, telah mendusta akan Quran ini oleh kaum kamu wahai Muhammad, sedangkan Quran yang diturunkan oleh Allah ini adalah memang benar daripada Allah. Terjemah yang kedua sebagai zajrun juga, wa kadzabi bil azab, telah mendustakan azab yang akan ditimpakan oleh Allah Ta'ala sebagai hukuman, baik daripada atas, baik daripada bawah, baik dijadikan manusia berbagai-bagai fahaman dan berbunuh-bunuhan oleh kaum kamu. Mereka mendustakan, sedangkan dia memang benar daripada suatu kejadian yang Allah Ta'ala ingin menimpakan kepada mereka azab. Kul, katalah pada mereka, lastu alaikum biwakil, aku bukan penjaga kamu untuk menghukum kamu apabila kamu salah. Aku hanya penyampai wahyu daripada Allah supaya kamu dengar dan faham. Likulli naba'in mustaqarrun, setiap berita-berita yang ada dalam Al-Quran, mustaqarrun, ada waktu tetap yang akan berlaku. Dia tidak hari ini, dia akan boleh berlaku bila-bila masa. Jadi setiap berita-berita yang ada dalam Al-Quran ini, dia ada waktu tetapnya akan berlaku. Yakinlah, wa sawfa ta'lamun, dan pasti kamu akan mengetahuinya kelak apabila kamu mati. Segala-gala berita tentang hukuman Allah di akhirat tetap akan berlaku. Oleh kerana mereka tidak percaya akan ayat Allah, mereka apabila dengar ayat Allah, mereka mempersendakan, mereka mentakwilkan, mereka memperolokkan. Jadi kadang-kadang dalam urusan duniawi, pengikut Nabi kita Muhammad SAW, ahli tauhid, akan duduk bersama dengan mereka dalam perkara duniawi untuk muamalah biasa. Tapi kadang-kadang mereka itu dalam perkara urusan dunia pun mereka bercakap agama, iaitu dengan menakwilkan ayat-ayat Allah, dengan mempersendakan ayat-ayat Allah. Boleh jadi berlaku begitu. Jadi Allah arahkan, kalaulah mana-mana orang dalam mana-mana majlis bercakap mengarut dalam agama, tinggalkan majlis itu. Lebih-lebih lagi memperolok-olokkan atau mentakwilkan ayat-ayat Allah Ta'ala dengan takwilan yang salah. Kalau tidak, kamu pun dikira seperti mereka. Jadi wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina, dan apabila kamu melihat mereka yakhudun, sini maknanya mengata-ngatakan tentang ayat kami bagi tujuan membantah dan memperolokkan. Yakhudun, apabila kamu melihat orang-orang itu mengata-ngatakan tentang Al-Quran, ayat-ayat kami bagi tujuan membantah dan mempersendakan, apa tugas kamu? Tugas kamu adalah fa'arid anhum, berpaling daripada majlis mereka, bangun dan tinggalkan. Fa'arid dengan mana faqum, fatruk, bangun dan pergi. Hatta yakhudu fi hadithin ghairihi, sehinggalah mereka itu memperkatakan tajuk lain.
bukan tajuk untuk membantah ayat-ayat Allah, untuk memperkatakan perkara-perkara bagi mempersendakan ayat Allah. Wa imma yunsiyannaka syaitan, dan sekiranya kamu dilupakan oleh syaitan, lalu kamu duduk, dalam masa kamu duduk, kamu tersedar atau kamu teringat perkara ini satu perkara yang bahaya, maka fala taq'ud ba'da dzikra, maka janganlah duduk lagi selepas ingat perkara ini bahaya, ma'al qaumi zalimin, bersama dengan orang zalim. Maknanya duduk bersama dengan orang yang mempersendakan ayat yang mengarut tentang agama, bahaya. Jangan duduk. Wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai'. Jadi perkara-perkara yang mereka buat bukan tugas kita untuk hisab amal. Tugas kita hanya untuk menyampaikan wahyu. Hisab amal mereka nak jadi macam mana, kita bukan tugas kita. Itu serah pada Allah. Jadi Allah kata, wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai'. Tidak ada tugas ke atas orang-orang yang bertakwa untuk menghisapkan amalan-amalan karut mereka, amalan-amalan jahat mereka, amalan-amalan rusak mereka. Sedikit pun. Walakin dzikra, akan tapi tugas mereka memberi peringatan semata-mata. Bukan menghisap, bukan menghukum, bahkan memberi peringatan kepada mereka jika ada kemampuan. La'allahum yattaqun, mudah-mudahan dengan cara peringatan itu mereka akan takut. Berarti zikra kepada takwa. Berarti kalau ada ingat-mengingati, boleh membawa kepada mereka takut. Ayat seterusnya juga sebagai zajrun. وَذَرِي الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا. Sini pun makna dekat-dekat. Wadhar maknanya tinggallah daripada bergaul orang-orang yang menjadikan agama mereka mainan dan senda gurau. Maksudnya, tinggallah daripada bergaul orang-orang yang menjadikan agama mengikut selera nafsu mereka, tidak ikut peraturan wahyu. Ditulis dalam tafsir, main-main gurau ni agama, dia ikut agama, tak ikut selera nafsu mereka. Dia nak buat apa, dia ikut. Jangan. Tinggalkan mereka ini. Mereka yang telah menjadikan agama mainan dan senda gurau, yakni mereka yang beramal dalam agama mengikut kehendak nafsu mereka dan tidak mengikuti peraturan syariat. Tidak mengikuti peraturan syariat. Dan mereka sebenarnya wa gharratuhumul hayatud dunya, telah diperdayakan oleh kehidupan dunia hingga lupa akhirat. Wa dzakkir bihi, orang seperti ini pun wa dzakkir bihi, bagilah peringatan akan Al-Quran. Bagilah peringatan akan Al-Quran supaya alla tubsala nafsun bima kasabat, supaya manusia yang akan mati tidak akan diseret ke neraka dengan sebab usaha ikhtiar yang salah itu. Wa dzakkir bihi, dan adalah bagi sentiasa peringatan akan dengan Al-Quran. Sini muqaddar li alla tubsala, supaya mereka tidak diseret dan dijerumuskan dengan sebab dosa yang mereka lakukan. Laisa laha min dunillahi waliyyun wala syafi'. Di akhirat nanti apabila mereka dihumban dan neraka, tidak ada lagi bagi manusia itu selain daripada Allah mana-mana orang yang boleh melindungi dan mana-mana orang yang boleh memberi jaminan dan syafaat. Dan ketika itu wa in ta'dil kullu adlin, kalau sekiranya manusia yang telah diseret ke neraka itu ingin menebus dirinya daripada api neraka, la yu'khadh minha, tidak akan diambil tebusan daripadanya. Ulaika alladzina ubsilu bima kasabu. Orang seperti itu, orang yang persenda-sendakan agama ataupun beramal dengan mengikut selera nafsu, ialah orang yang akan dihumbankan dalam neraka dengan sebab dosa-dosa yang mereka telah buat. Lahum syarabun min hamim. Dalam neraka bagi mereka itu ada minuman daripada air yang sangat panas. Wa adzabun alim, dan dosa-dosa dan azab-azab seksa yang lain yang memedihkan. Bima kanu yakfurun, dengan sebab kufurnya mereka itu dulu. Setelah beberapa dalil telah diberitahu, ada di antaranya dalil i'tirafi,
ada dalil akli biasa. Natijah daripada segala dalil itu, ayat 71, qul, katalah kepada mereka, anad'u min dunillah, patutkah kami akan menyeru lagi selain daripada Allah ilah-ilah lain? Yang mana ilah-ilah lain itu ma la yanfa'una wa la yadhurruna, yang dia tidak akan memberi sebarang faedah pada kami kalau kami seru dia, wa la yadhurruna, dan tidak akan memberi bahaya kepada kami kalau kami tidak seru dia. Patutkah kami akan seru selain pada Allah? Wa nuraddu ala aqabina, kami akan kembali syirik ke belakang, tidak maju ke depan mengikut tauhid. Ba'da idh hadana Allah, setelah Allah bagi kepada kami hidayat tauhid. Adakah kami akan seru selain pada Allah menyebabkan kami kembali syirik semula? Orang yang kembali syirik semula setelah dapat hidayat daripada Allah, tak ubah seperti mana orang yang telah disesatkan oleh syaitan. Orang disesatkan oleh syaitan. Jadi orang Arab dulu pun dia tahu, kadang-kadang manusia apabila berada di hutan, di padang pasir, tiba-tiba dia disesatkan oleh syaitan, oleh jin. Jadi fikiran dia sudah lagi tidak biasa, tidak normal. Seolah dia satu orang dirasuk, berjalan tidak tahu ke arah mana. Walaupun ada orang pergi cari dia, ada orang panggil dia, dia tak boleh dengar dah. Jadi rata-rata orang Arab dulu dia tahu perkara ni. Sebab tu apabila dia nak musafir, dia akan minta supaya jin bantu dia. Karena ini pun satu musibah yang dialami oleh mereka. Jadi ulama tafsir tulis perkara ni kerana perkara ni sudah menjadi makruf di kalangan mereka. Allah Ta'ala adakan. Jadi kamu pun tahu, orang apabila telah dirasuk oleh syaitan, telah ada gangguan dalam hutan atau pada pasir, jadi dia akan berjalan tidak lagi mengikut akal yang normal dia. Dia sudah kira kebingungan, sesat jalan. Jadi kalaulah kamu ajak kami kembali menyeru selain pada Allah yang tidak memberi apa-apa faedah, tidak membahayakan kami kalau kami tak suruh, tak ubah seperti mana kalladzi istahwathu syayatin. Tak ubah dia seperti mana orang yang telah dilupakan jalan oleh syaitan. Satu orang telah ada gangguan dan dia terlupa jalan. Siapa? Oleh jin dan syaitan. Fil ard, di tempat yang mereka pergi, di mana-mana hutan atau mana-mana padang pasir. Hayrana, hal keadaan kebingungan, tak tahu jalan mana nak balik. Lahu ashabun, dia ada sahabat-sahabat lain yang tahu keadaan dia sesat. Yad'unahu, memanggilnya ilal huda, kepada jalan yang jelas, dengan berkata kepada dia, iktina, datang ke sini, datang ke sini. Tapi oleh kerana dia telah dirasuk oleh syaitan, dia tak mampu untuk mendengar nasihat. Jadi perkara-perkara seperti ini maklum sebenarnya pada orang Arab. Jadi Allah Ta'ala beritahu, sebegini jugalah orang yang seru selain pada Allah selepas tauhid, sama seperti mana orang yang telah sesat jalan dalam hutan yang telah diganggu oleh syaitan. Qul, katalah kepada mereka, inna hudallahi huwal huda. Sesungguhnya hidayah Allah tauhid itu, dia adalah satu-satunya hidayah, tidak ada banyak-banyak perkara. Sesungguhnya hidayah Allah tauhid itu huwal huda, dialah satu-satunya hidayah yang Allah Ta'ala bagi kepada semua Nabi. Mula-mula mengesahkan Allah, yang kedua taat pada Allah, yang kedua takut kepada Allah dan bersedia untuk menjumpa Allah. Itu saja hidayah. Mengesahkan Allah, taat syariat Allah, dan bersedia untuk menghadap Allah. Jadi hudallah, hidayah Allah begitu, satu-satunya hidayah. Wa umirna linuslima lirabbil alamin, dan kami diarahkan untuk menyerahkan diri kami, baik akidah, baik amalan, lirabbil alamin, kepada Allah Ta'ala Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Dan sini muqaddar jumlah, wa qila lana hadzal hukm, wa qila lana hadzal hukma, dan diarahkan kepada kami perintah seperti ini, iaitu an aqimus salat. Kamu semua setelah betulnya akidah, kamu semua adalah diri kau salat, dan kamu semua adalah wattaqu, takut akannya.
akan Allah daripada syirik dan derhaka. Wa huwal ladzi ilaihi tusyarun, dialah Allah yang kepadanya kamu semua akan dikumpulkan di pada mahsyar untuk dihukum. Dalil akli yang ke-10. Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda bil haqqi, dan dialah Allah yang telah menciptakan lapisan langit dan bumi li izharil haqq. Langit bumi diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk zahirkan kepada hamba dalil dia maha kuasa dan dia saja memiliki kuasa. Wa yawma yaqulu kun fayakun, dan hari akhirat nanti betapa mudahnya bagi Allah Ta'ala untuk menghidupkan kembali, itu Allah Ta'ala kata kepada makhluk kun fayakunu, jadilah kamu, hiduplah kamu semula, maka semua manusia akan hidup. Itulah suasana mudahnya Allah Ta'ala akan zahirkan manusia semasa kebangkitan. Qauluhul haq, arahan Allah memang benar, sabit, ada kesan, ada kuasa. Jadi arahan Allah dia tidak seperti arahan manusia yang tidak ada kuasa. Qauluhul haq, firman Allah adalah benar, apa yang dia kata tetap akan jadi. Walahul mulk, miliknya lah kerajaan. Yauma yunfakhu fis-sur, hari yang mana ditiupnya sangkakala. Alimul ghaibi wasyahadah, yang maha mengetahui perkara gaib bagi manusia maupun syahadah, perkara yang zahir bagi manusia. Bagi Allah Ta'ala sama saja. Wal hakimul khabiru, dan dialah maha bijaksana. Lagi al-khabiru, maha mengetahui. Ayat seterusnya dalil naqli tentang tauhid daripada cerita Nabi Ibrahim. Dalam surah ni kebanyakan yang dalil akli. Dengan begitu pun ada dua dalil naqli. Di antaranya ayat ni, sejumlah ayat dalil naqli yang kita akan baca. Allah Ta'ala adakan contoh Nabi Ibrahim berdalil kepada ayahnya sendiri dan kaumnya tentang tauhid. Kemudian Allah Ta'ala beritahu segala Nabi seperti ini semua. Segala Nabi seperti ini semua. Seperti contoh Nabi Ibrahim. Dan diberitahu pada Nabi Muhammad SAW, di atas jalan inilah kamu ikut. Salah satunya ialah orang Mekah sudah banyak keliru. Dia kata dia ikut Nabi Ibrahim, tapi akidah dia tak betul. Akidah mereka membahagi-bahagikan. Perkara besar-besar memang Allah Ta'ala, perkara kecil remeh-temeh, wakil-wakil pun tak apa. Syariat juga telah berbagai-bagai. Ada menepati syariat, ada menyalahi syariat. Dan ada resam-resam yang mereka buat. Ada perkara-perkara haram mereka halalkan, perkara-perkara halal mereka haramkan. Sudah menjadi begitu sekali teruknya orang Mekah. Jadi dia tuduh Nabi SAW apabila Nabi melaungkan seruan tauhid, dia kata Nabi mengelirukan mereka. Sebab tidak seperti mana mereka. Mereka kata mereka adalah cara Nabi Ibrahim. Jadi daripada ayat-ayat yang kita nak baca ni, Allah beritahu Nabi Ibrahim yang begini cara dia. Macam mana dia menyeru kaumnya kepada tauhid. Supaya orang Mekah sendiri yang tidak tahu kitab, yang tidak tahu berita sebenar, dengar. Setelah diberitahu tentang Nabi Ibrahim mengajak manusia kepada tauhid, termasuk ayahnya sendiri, dan diberitahu Nabi-Nabi. Nabi-Nabi lain pun sama. Sebelum Ibrahim, selepas Ibrahim, sama saja. Tajuk tauhid ini sama. Dan Nabi Muhammad SAW diarahkan supaya mengikuti jejak langkah semua Nabi ini. Jadi apa yang beza? Yang kamu kata ada perbezaan, mana dia beza? Mana dia yang tidak sama? Jadi semua hujah-hujah ini sebagai dalil naqli untuk dikemukakan kepada orang Mekah. Jadi Allah Ta'ala pilih dalam surah ni tentang Nabi Ibrahim kerana sempena munasabah kepada kaum Quraisy adalah orang mendakwa Hanif, pengikut Nabi Ibrahim. Wa idh qala Ibrahim li abih, ketika Nabi Ibrahim kata kepada ayahnya di depan masyarakatnya yang lain pun ada sama. Fi mahdari, sini dalam tafsir kata dia beritahu pada ayah dia sama-sama dengan ayah dia tu adalah orang lain, sebab ayah dia adalah orang yang terhormat. Nama ayahnya Azara. Nama ayahnya Azar. Setengah tafsir tulis dia nak menyelamatkan daripada ayah Ibrahim ni bukan syirik. Dia kata ayah dia tidak
tidak syirik, yang ada nama ni pak saudara dia. Daripada mana hujah? Daripada cerita-cerita. Jadi dalam tafsir, kalau tengok pada cerita-cerita, teruk sangat. Siapa-siapa boleh beritahu. Akhbariyun, mana orang beritahu cerita, dimasuk dalam tafsir, kadang-kadang merosakkan makna. Oleh kerana itu, apabila dia tidak dalam kaedah tafsir, kalau bukan daripada wahyu, kalau bukan daripada Nabi, bukan daripada sahabat Nabi, maka itu cerita-cerita boleh jadi betul, boleh jadi tidak betul. Yang jelasnya daripada ayat ni, abihi diguna dalam bahasa ayat. Tidak perlu takwil kepada pak saudara daripada berita-berita, cerita-cerita. Kecualilah ada tafsiran abi dengan makna pak saudara daripada wahyu. Yang zahirnya wahyu ni kata ayahnya. Begitu juga nama ayah Nabi Ibrahim, Azar. Ini ayat Quran. Tak perlu kita ambil cerita-cerita kata ini bukan nama ayah dia nama Tarikh. Itu cerita mereka. Cerita mereka tidak wahyu. Tapi dalam perkara ini kadang-kadang kalau kita tidak perhati, jadi kelang kabut. Masukkan benda-benda yang tidak sahih atau benda-benda yang tidak ada kepastian untuk mentafsirkan ayat. Jadi ramai ulama muhakkikin di kalangan ulama tafsir berpendapat di mana ada daripada wahyu ini sahih mengatakan ayah, maka ayahlah dia. Jika Allah kata namanya Azad, maka Azadlah nama dia. Kecuali jika ada bukti lain setara dengan wahyu lain yang mengatakan maknanya gini. Daripada lidah Nabi SAW atau daripada riwayat mungkin daripada sahabat baginda SAW. Jadi dalam ayat ni tidak ada. Jadi wa idh qala Ibrahim li abih. Di waktu Nabi Ibrahim kata kepada ayahnya sendiri yang bernama Azar. Ayah akidah lain, anak akidah lain. Pilihan Allah. Atattakhidhu asnaman ahliha, patutkah kamu ambil patung-patung sebagai ilah? Patung-patung sebagai ilah. Apa maksud? Dalam tafsir Khazin kata, jangan terjemah patung-patung. Iaitu benda yang diperbuat daripada kayu atau daripada batu atau rupa manusia yang mati. Dia bukan batu biasa. Jangan kata patung-patung. Zahir begitu. Sini patung-patung adalah kiblat tawajuh kepada ruh yang telah mati. Sebab tu patung dibuat dengan rupa manusia yang berjanggut, yang berjubah. Manusia yang satu masa dahulu ada sejarah hidupnya, ada keramah, ada mukjizat. Ikuran pada tu mereka seru sebagai wakil. Bukan manusia perokok penyamun. Bukan manusia biasa. Manusia yang sudah ada sejarah hidup yang baik. Kononnya dengan cara kita seru mereka yang telah mati yang baik-baik ini, yang rapat dengan Allah Ta'ala, dia akan menjadi perantara kita. Itulah asnaman. Dalam tafsir Khazin kata, asnaman adalah ma yuttakhadhu min syajarin aw hajarin, sesuatu yang diambil daripada kayu ataupun batu. Ma yuttakhadhu min syajarin aw hajarin ala suratil insan. Apa-apa saja yang diambil dibuat daripada batu atau kayu dengan dibuat atas rupa manusia yang telah mati, untuk menjadikan sebagai kiblat bertawajuh kepada orang mati itu. Tidak batu, tidak kayu, gambar pun sama juga. Apa-apa saja benda yang dikira bertawajuh kepada orang telah mati. Orang telah mati tak kira siapa. Cuma biasanya mereka akan bertawajuh pada orang telah mati jenis wali dan nabi. Bukan puak-puak penyamun, tidak. Orang yang dikira di segi akal mereka ada kedudukan. Dan inilah syirik yang berlaku. Jadi dia kata kepada ayah dia, Nabi Ibrahim, patutkah kamu ambil patung-patung yang berupa wali Nabi ini sebagai ilah, sebagai wakil-wakil untuk berdiseru juga bersama dengan Allah. Inni araka, sesungguhnya aku tengok kamu wahai ayah, wa qaumaka, dan kaum-kamu yang lain-lain itu pun fi dhalalin mubin, dalam kesesatan jelas nyata. Ayah kata kepada anak kata kepada ayah sesat jelas nyata kerana tajuk akidah. Tidak menyalahi adab, betul gitu. Apabila tajuk akidah kita boleh kata gitu. Aku tengok kamu dan kaum-kamu ni fi dhalalin mubin, dalam kesesatan jelas nyata. Silap betul ni. Atas tajuk akidah kita boleh jelaskan.
Cuma dengan nada, gaya bahasa yang lembut. Tapi menjelaskan perkara tersesat, memang itulah simpatinya satu orang nak kepada ayah. Di mana saja berlaku kerusakan akidah yang bahaya, boleh dijelaskan. Wa kadzalika nuri Ibrahim. Seperti mana Allah Ta'ala bagi faham kepada Ibrahim kesesatan syirik, sehingga dia boleh tegur ayahnya yang syirik. Sehingga dia boleh tegur ayahnya dengan kaumnya yang syirik. Kerana kefahaman Nabi Ibrahim. Ulama tafsir tulis, di antara keistimewaan para anbiya, Allah bagi kepadanya tauhid ini sebagai fitrah asal. Ini satu keistimewaan dia, tak seperti orang lain. Para nabi bila dia lahir, fitrah tauhid tidak dirosakkan oleh siapa-apa. Tidak seperti orang biasa. Dia fitrah tauhid daripada mula-mula dia dilahirkan sehingga dia dipilih menjadi nabi, fitrah tauhid dia tak berubah. Ini apa yang ditulis oleh ulama tafsir. Oleh kerana itulah dia tengok kalau tak betul, dia boleh kata tak betul. Seperti mana cerita Nabi kita Muhammad SAW, pada masa kecil lagi dia tak berebut dunia. Pada masa kecil lagi dia buat kerja untuk orang lain, untuk bagi kesenangan orang lain. Dan pada masa kecil lagi dia tidak terhibur dengan apa-apa hiburan. Ini cerita-cerita yang dikaitkan dengan Nabi. Wallahualam. Sebab cerita sebelum baginda jadi Nabi memang diambil daripada siapa? Kalau diambil daripada sahabat Nabi yang telah masuk Islam, boleh terima. Tapi kalau ambil daripada cerita bukan sahabat Nabi, Allah lebih tahu. Maknanya ada beberapa cerita yang beritahu tentang Nabi kita sendiri, dia adalah orang yang sangat terpilih. Daripada kecil lagi Allah Ta'ala kawal dia daripada terjumus kepada syirik. Ini apa yang ditulis. Jadi Nabi Ibrahim pada perkara ini pun sama. Fitrah dia hingga dia nampak syirik ni salah. Masya Allah. Ada juga di kalangan orang biasa juga begitu. Ada satu orang dia kata, saya tak boleh terima ni. Dia tak mengaji Quran pun, tak mengaji hadis pun, tak mengaji apa pun. Tapi di jiwa dia kata tak boleh. Apa ni pergi ke kubur-kubur ni? Dia tak pernah mengaji tafsir, dia tak pernah menadah dengan mana-mana guru. Tapi fitrah dia bagus. Dia kata, saya tak boleh terima semua ni. Apa ni gini? Kalau kata ibadat, pergi ke masjid. Kenapa pergi ke kubur? Maknanya dia sudah ada fitrah yang baik. Maka orang seperti ini bila dia belajar, bertalaki, menyuburkan fitrah dia, menguatkan fitrah dia. Begitu juga ada di antara manusia, rata-ratanya fitrah telah rusak dengan sebab pergaulan atau didikan rumah tangga dia. Pergaulan atau berduduk dalam majlis-majlis ahli bid'ah dengan ceramah-ceramah, dengan cerita-cerita yang palsu, sehingga masuk dalam kepala otak dia, yang palsu pun jadi betul. Orang seperti ini juga apabila diajar wahyu, dia juga akan boleh dipulihkan. Jadi Nabi Ibrahim dalam tajuk ni, dia telah diberi oleh Allah fitrah yang baik, sehingga dia boleh tegur ayah dia, kaum dia, tentang perkara syirik. Perkara kedua Allah beritahu, juga diberi kepada Ibrahim cara berhujah. Wa kadzalika nuri Ibrahim. Begitu juga kami memperlihatkan kepada Ibrahim malakutas samawati wal ard. Kejadian langit bumi dan cakrawala yang ada dalamnya untuk jadikan hujah bahwasanya ini semua makhluk. Waliyakuna minal muqinin, dan sini muqaddar liyastadilla waliyakuna minal muqinin, supaya dia boleh berdalil dalam kejadian-kejadian alam ini, supaya dia boleh berdalil dan dia akan jadi orang yang betul-betul yakin alam ini adalah dalil Allah yang menciptanya, bukan alam ini wakil Allah. Kami memperlihatkan kepada Ibrahim makhluk-makhluk lapisan langit dan bumi. Makhluk-makhluk di lapisan langit dan bumi, supaya dia boleh berdalil dengan makhluk-makhluk ini, dan dia akan yakin bahawasanya makhluk ini adalah alamat kudrat Allah yang Maha Esa, bukan wakil Allah untuk disuruh dan dipuja. Alamat kudrat Allah yang Maha Esa, dia bukan wakil Allah. Falamma janna alaihi al-lailu, maka bila malam menutupinya, ra'a kaukaban, Nabi Ibrahim tengok bintang. Qala hadha rabbi, dia kata pada kaum dia, nisbah pada kefahaman kaum, dia kata ini Rabbi, ini Tuhanku. Seperti mana kamu faham?
Falamma afala, maka apabila bintang juga terbenam hilang, qala, kata Nabi Ibrahim, la uhibbul afilin, aku tidak suka jenis yang hilang, tidak timbul sentiasa. Ada, tidak ada, berubah-ubah seperti ini dia tidak perlu, dia bukan ilah. Falamma ra'al qamara bazighan, maka apabila dia tengok bulan terang muncul pada masa purnama, qala hadza rabbi, dia kata kepada kaum dia, hadza rabbi, ini Rabb aku kah? Jadi nisbah pada mukhatab, bukan sang ini nisbah pada mukhatab. Dalam ayat ni nisbah pada mukhatab, nisbah pada kaum. Ini Rabb aku, kenapa kena seru dia, kena puja dia? Falamma afala, maka apabila bulan yang purnama ni pun satu masa dia hilang lenyap, qala, Nabi Ibrahim kata, la illam yahdini rabbi, kalau begini, kalau ada, tidak ada, sekejap ada, sekejap tidak ada, sekejap muncul, sekejap hilang, kalau Tuhan aku sebenarnya Tuhan aku tidak bagi pimpinan kepada aku, dan saya aku termasuk daripada kaum yang sesat. Kalaulah inilah ilah bagi aku, kalau itulah ilah bagi aku, kalau Tuhan aku tak pimpin kepada aku jalan-jalan yang sebenar, ilah tu siapa? Dan saya aku termasuk golongan yang sesat. Siang hari pula, falamma ra'a syamsa bazighatan, apabila Nabi Ibrahim tengok matahari pada siang hari muncul, qala hadza rabbi, dia kata kepada kaum dia, hadza rabbi, ini Tuhanku kah? Memang ada cahaya, memang banyak faedah daripada cahayanya. Hadza akbar, memang ini lebih besar daripada bulan, lebih besar daripada bintang. Falamma afalat, maka apabila tiba waktu malam, matahari yang cerah ini pun hilang, qala, dia kata kepada kaum dia, tengok, ni rujuk balik pada suasana sebenar. Dia kata kepada kaum dia, tiga-tiga yang kita tengok ni, cakrawala semua ni, dia makhluk. Inni bari'um mimma tusyrikun, sesungguhnya aku ni bebas, lepas daripada apa-apa yang kamu syirikkan daripada makhluk-makhluk ini sebagai wakil Allah. Ini bari, sesungguhnya aku bebas daripada apa yang kamu syirikkan. Sebab semua benda ini adalah benda yang ada dan tidak ada. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Alamat dia adalah makhluk yang dicipta. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Sebaliknya aku menghadapkan diriku, jiwaku, ragaku semua kepada Allah yang telah mencipta lapisan langit dan bumi, termasuk bulan, bintang, juga matahari. Karena tiga-tiga ni di bawahnya. Alladzi fatara, yakni yang menciptakan lapisan langit dan bumi, termasuk makhluk di antara keduanya, matahari yang ada pada siang hari, bulan dan juga bintang pada malam hari. Hanifan, tulus kepada Allah, tidak kepada yang lain. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak sekali-kali daripada golongan yang syirik. Cerita ni didengar oleh musyrikin Mekah, yang dia kata kami pun pengikut Ibrahim yang tegar, pengikut Nabi. Jadi apabila cerita seperti ini dia sampaikan kepada mereka, memang bertembuk. Lalu wahajjahu qaumu, setelah diberitahu oleh Nabi Ibrahim, ini semua makhluk. Langit bumi adalah makhluk. Makhluk-makhluk di antara langit bumi pun juga makhluk. Yang menciptakannya Allah. Allah lah Rabb. Wahajjahu qaumuhu. Kaumnya membantah. Tengok sini. Wahajjahu qaumuhu. Kaumnya membantah tanpa sebarang hujah. Kaumnya membantah tanpa sebarang hujah. Lalu Nabi Ibrahim kata, atuhajjuni fi wahdaniyatillah, adakah kamu semua ingin membantah aku pada keesaan Allah dalam mencipta? Wa qad hadani ila tauhid, sini muqaddam. Sedangkan Allah Taala sebenarnya dia telah memberi hidayah kepadaku kepada tauhid yang hebat ini. Kamu nak berhujah, nak bantah aku pada tauhid, sedangkan Allah Ta'ala telah bagi hidayah kepada aku untuk memahami apa itu tauhid yang hebat ini. Apa itu Allah yang Maha Esa, yakni dia saja Maha Esa, yang lain semua itu makhluk yang dia ciptakan. Dia saja memiliki kudrat yang sempurna.
Lain-lain itu makhluk. Kudrat yang ada pada makhluk adalah kudrat yang Allah bagi dan Allah boleh tarik balik. Dia adalah ataiyah, pemberian semata-mata, bukan zatiyah. Wala akhafu ma tusyrikuna bihi. Aku tidak takut pun apa-apa pujaan yang kamu syirikkan dengan Allah Ta'ala. Illa an yasha'a rabbi syai'an. Kecuali jika Allah Ta'ala Rabb aku menghendaki sesuatu bahaya kepada aku, itu lain. Rabb aku juga tu. Tapi daripada apa yang kamu puja, dia akan memudaratkan aku, tidak sekali-kali. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. Ilmu Rabb aku meliputi segala-gala. Mana tidak terkeluar apa-apa pun daripada makhluknya, daripada pengetahuannya. Dia tahu semua. Afala tatadhakkarun, tidakkah kamu boleh ambil pengajaran betapa sempurnanya sifat Allah Ta'ala pencipta, betapa makhluk ini daif dan berhajat kepada penciptanya. Wa kaifa akhafu ma asyraktum. Dalam tafsir sebut, kaum dia kata, wahai Ibrahim, beringat kalau kamu duk cela, duk lawan Nabi wali kami ini, satu hari kamu adalah kena bala, kamu akan digilakan oleh dia, macam-macam. Duk takut-takutkan dengan pujaan-pujaan batil mereka kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata, wa kaifa akhafu ma asyraktum. Bagaimana aku nak takut pada pujaan-pujaan batil kamu tu? Wala takhafuna annakum asyraktum billah. Dan kamu pula tidak takut di atas perbuatan syirik kamu kepada Allah. Ma lam yunazzil bihi alaikum sultanan. Syirik yang Allah Ta'ala tidak turunkan sembarang bukti pun. Perkara itu betul. Dia begini. Kata mereka, kami tak kata wali Tuhan. Kami tak kata Nabi Tuhan. Kami tak kata malaikat dan jin Tuhan. Dia wakil saja. Tuhan lantik dia. Tuhan lantik. Bukan Tuhan. Dia perantara kepada Tuhan. Jadi kalau kata perantara kepada Tuhan, mesti bukti. Kamu bubuh sebagai perantara ke atau Allah arahkan kepada perantara. Dia dua kemungkinan. Kalau memang daripada Allah, manusia kena ada perantaraan. Tak apa. Tapi kalau kamu bubuh, kena ada perantaraan, itu bubuh kamu. Itu adalah daripada ikhtiar dan juga khurafat kamu. Dia bukan daripada Allah. Sebab tu Allah adakan jumlah seperti ini. Jadi kamu tak takut pun kamu melakukan syirik pada Allah dengan sesuatu yang kamu jadikan perantara yang mana lam yunazzil bihi alaikum sultana. Ya Allah sendiri tidak menurunkan tentang perantaraan itu kepada kamu sebarang bukti daripada arahan dia. Lainlah kalau Allah kata, wahai hamba-hamba semua, aku pun kamu kena seru. Tapi dalam masa yang sama, perantaraan-perantaraan ini pun kamu boleh seru juga. Dia ada wahyu seperti itu. Dia ada sultanan, bukti. Kalau ada bukti daripada Allah, kita pun akan seru. Nampak tak? Maknanya ilah-ilah ini adalah suatu pahaman yang ditambah, yang dibubuh oleh manusia yang syirik sebagai rekaan. Dengan cara ni, dia telah mencacatkan kesempurnaan Allah. Sebab tu Allah tak maaf dia. Dia telah mencacatkan kesempurnaan Allah. Mana Allah ni kuasa tapi tak cukup kuasa. Kena ada pembantu pendorong sebagainya. Kena ada masa-masa ibadat bukan kepada dia. Kena ada pada yang lain pada dia. Jadi oleh kerana itu dalam ayat ini kata, kamu tak takut pun bahawa kamu sedang melakukan syirik atau kamu sudah melakukan syirik dengan Allah Ta'ala akan sesuatu perantara yang Allah Ta'ala tidak menurunkan tentang perantara itu kepada kamu sebarang bukti yang boleh buat seperti itu. Memang kamu buat, tapi kamu bubuh sendiri. Ini perantara, kerjanya begini, powernya begini, hebatnya begini. Itu semua kamu bubuh sendiri, kamu ada-adakan. Lalu kamu kata, Allah pun nak begini. Bohongnya kamu kata, Allah nak begini. Mana ada bukti? Jadi kita ni ada dua kumpulan. Satunya ada perantara. Satunya Allah sahaja. Tidak ada perantara. Jadi fa'ayyul fariqain, manakah di antara dua kumpulan ini ahaqqu bil amni, yang layak dapat keamanan daripada azab, yang layak dapat keamanan daripada kemurkaan? Siapa daripada dua kumpulan ini? Kami atau kamu? In kuntum ta'lamu, sekiranya kamu dapat tahu betapa bezanya di antara dua.
Betapa bezanya di antara kedua. Allah adakan jumlah idkhal ilahi. Jadi apabila Nabi Ibrahim cabar kaum, manakah di antara dua? Sebab memang tak sama ni. Kami kumpulan Allah sahaja. Maknanya tauhid. Dengan sebab sahaja tu jadi makna tauhid. Kamu kata Allah, Allah juga. Ni pun. Jadi semua tu dia panggil syirik. Menyamakan Allah Ta'ala dalam penyeruat, dalam ibadat. Jadi memang berbeza. Jadi dua kumpulan yang berbeza. Fa'ayyul fariqaini. Manakah di antara dua kumpulan yang berbeza yang lebih berhak untuk mendapat keamanan, aman daripada kemurkaan Allah, aman daripada azab Allah. In kuntum ta'lamun, sekiranya kamu tahu. Cuba beritahu. Jadi hujah Nabi Ibrahim sekadar ni. Stop. Allah Ta'ala adakan jumlah idkhal ilahi. Nak beritahu sebagai jawapan. Jadi apabila Nabi Ibrahim kata, siapakah kumpulan yang lebih berhak dapat keamanan? Allah pun beritahu, alladzina amanu. Orang-orang yang betul-betul beriman atas akidah tauhid. Walam yalbisu imanahum bidzulmin. Dan mereka tidak campur adukkan iman mereka itu dengan satu syirik pun. Zulmin sini tidak ada khilafiah apa pun di kalangan ulama tafsir. Syirik, zalim sini mana syirik? Memang ada perbahasan, tapi natijah sebenarnya sini adalah mana syirik. Jadi orang-orang yang beriman atas akidah tauhid, walam yalbisu, mereka tidak campur adukkan dalam iman mereka itu sedikit pun syirik. Jadi dua perkara lah. Kena tahu syirik, semua sekali kena tahu, dan jangan ada syirik itu dalam iman. Kena tahu apa itu syirik, segala cabang. Dan jangan ada syirik itu walaupun sedikit yang mengganggu iman. Jadi wahyu Allah Ta'ala Al-Quran, alhamdulillah, segala cabang yang perlu ditahui oleh hamba, cabang-cabang syirik, dia beritahu semua. Dan apabila dapat pastikan segala-gala cabang syirik ini tak mengganggu tauhid, barulah dia aman daripada azab, aman daripada kemurkaan. Jadi Allah kata, kalaulah ada orang beriman seperti ini, tidak ada satu syirik pun mengganggu tauhid dia, mengganggu iman dia, ulaika lahumul amn. Orang bersifat seperti itulah sahaja dapat keamanan daripada azab, keamanan daripada kemurkaan. Wa hum muhtadun. Maka mereka di dunia ini dipanggil terpimpin. Betul-betul ada hidayah. Tapi kalau iman mereka diganggu oleh syirik, mereka tidak dapat hidayah. Mereka tak terpimpin. Itu saja beza. Jadi ayat ini adalah dipanggil idkhal ilahi, pencelahan, untuk memberitahu keputusan yang diberitahu oleh Nabi Ibrahim, mana satu di antara kumpulan ini yang lebih berhak dapat keamanan daripada azab. Kesimpulannya, wa tilka hujjatuna, itulah dia, kata Tuhan, hujah-hujah kami. Atainaha Ibrahim ala qaumi, kami ajar hujah-hujah ini kepada Ibrahim untuk memahamkan kaumnya yang syirik. Wahai orang Mekah, ini kaum Ibrahim di Iraq sana zaman dia, sebelum dia berhijrah ke Mekah ini. Dia daripada sana pergi ke Palestin, mari ke Mekah, bina Kaabah. Jadi ini hujah-hujah Nabi Ibrahim. Yang akidahnya daripada sana sampai ke Mekah adalah akidah yang sama. Narfa'u darajatin man nasha. Kami meninggikan beberapa derajat orang yang kami kehendaki. Kami meninggikan beberapa derajat orang yang kami kehendaki dengan iman dan ilmu dan juga amal. Inna rabbaka hakimun alimun. Sesungguhnya Rabb kamu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Kemudian Allah Ta'ala beritahu sejarah Nabi-Nabi lain. Setelah jelas hujah tauhid tentang Nabi Ibrahim dengan kaum yang disampaikan oleh Nabi kepada orang Mekah, orang Mekah yang mengatakan mereka juga pengikut Ibrahim. Lalu Allah beritahu juga kepada orang Mekah sana, Nabi-Nabi lain pun sama. Wa wahabna lahu, lalu kami kurniakan kepada Ibrahim anaknya Ishak atas akidah tauhid, cucunya Yakub akan atas akidah tauhid. Kullan hadaina, masing-masing dua orang anak dan cucu ini kami bagi hidayat tauhid. Wa Nuhan, kami juga bagi kepada Nabi Nuh hidayat tauhid min qablu, sebelum Ibrahim. Min qablu, sebelum Ibrahim. Wa min dzurriyyatihi, daripada zuriat Nabi Nuh sebelum Ibrahim,
Daud, Nabi Daud, wa Sulaimana, Nabi Sulaiman, wa Ayyuba, Nabi Ayyub, wa Yusufa, Nabi Yusuf, wa Musa wa Harun, Nabi Musa dan Nabi Harun. Ini semua pilih-pilihan kami atas akidah yang sama, seperti Nabi Ibrahim. Wa kadzalika najzil muhsinin. Beginilah juga, bukan Nabi sahaja. Tengok. Ayat ni nak beritahu kepada kita, kita semua akan masuk. Wa kadzalika, beginilah juga, bukan Nabi sahaja. Najzil muhsinin, kami akan memberi balasan kepada hamba-hamba yang ada sifat ihsan. Yang boleh meniru, yang boleh memahami, yang boleh meyakini hujah-hujah yang dibawa oleh Nabi. Jadi muhsinin nak memasukkan kita semua umat biasa yang tidak Nabi. Apabila ada kadzalika dalam jumlah-jumlah dalam Al-Quran, nak memasukkan kita ahli Al-Quran hari ini pun dalam kumpulan ini. Beginilah juga kami akan balas kepada hamba-hamba yang memiliki sifat ihsan, yang boleh mengikuti para anbiya, nabi-nabi atas akidah yang sama. Wa Zakaria, dan Nabi Zakaria, wa Yahya wa Isa wa Ilyas, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Ilyas. Kullun minas salihin, masing-masing nabi yang disebutkan nama daripada golongan yang soleh derajat kenabian. Wa Ismail, anak Nabi Ibrahim yang nama Ismail. Wal Yas'a wa Yunus, dan Nabi Ilyas, Nabi Yunus. Wa Lutan, dan Nabi Lut. Wa kullan faddalna 'alal 'alamin, masing-masing nabi yang disebutkan nama tadi kami lebihkan dia berbanding dengan penduduk alam di zaman dia. Itu dia adalah orang yang selamat daripada azab. Dilebihkan dia dapat derajat yang tinggi. Dilebihkan dia dengan diberi akidah tauhid. Dilebihkan dia diberi kepada mereka taat yang setia kepada Allah. Wa min abaihim wa dhurriyyatihim wa ikhwanihim, ada juga di antara datuk nenek mereka, zuriat anak cucu mereka, ikhwanihim, adik-beradik mereka. Bukan nabi ni saja yang tidak nabi, ayah-ayah mereka pun ada masuk, anak-anak mereka, adik-beradik mereka yang seakidah dengan mereka. Wajtabainahum, kami pilih mereka sekumpulan. Wa hadainahum ila siratim mustaqim, dan kami bagi juga hidayah kepada mereka itu jalan lurus. Maknanya Nabi dan adik-beradik Nabi, anak Nabi, cucu Nabi, ada semua kumpulan ini. Dzalika hudallah, itulah dia hidayah Allah. Dia tak ramai, tapi semua ni terpilih. Dia tak ramai, dia bukan majoriti, dia terpilih. Ya Allah sebut, dzalika hudallah, itulah dia hidayah Allah. Yahdi bihi man yasha'u min ibadihi, ya Allah akan bagi hidayah dengan cara itu siapa-siapa saja yang lain di kalangan hamba-Nya. Jadi mana-mana manusia yang seperti ini, yang sejalan dengan ini, mana-mana manusia, semua tauhid. Kalau dia tauhid, memang selamat. Lawan dia. Jadi nabi-nabi tadi pun, keluarga dia, ayah dia, adik-beradik dia pun, kalau silap dalam tauhid, memang out, memang terkeluar. Allah beritahu, dzalika hudallah yahdi bihi man yasha. Itulah dia tauhid, merupakan hidayah Allah, ya Allah bagi hidayah dengannya kepada siapa-siapa yang dia kenaki di kalangan hamba-Nya yang lain-lain. Tapi ingat, walau asyraku, kalau dia berlawanan dengan tauhid, kalaulah mereka-mereka yang sudah disebut nama ni takdirkan mereka syirik pada Allah, la habita anhum ma kanu ya'malun, akan hancur lenyap segala amal yang mereka pernah lakukan, akan hancur lenyap. Mereka yang sudah disebutkan nama ni pun, kalau silap dalam tauhid, jadi syirik pada Allah, la habita anhum, akan hancur lenyap ma kanu ya'malun, amalan yang pernah mereka lakukan. Oleh kerana itulah mereka golongan terpilih atas akidah tauhid. Jadi orang yang mana dapat beriman dengan tidak ada satu pun syirik mengganggu keimanannya, mereka selamat. Dan mereka yang disebutkan nama ni oleh Allah, dia golongan minoriti pada zaman masing-masing, dia bukan ramai. Ulaika, orang bersifat seperti tadi, alladzina atainahumul kitaba wal hukma, orang yang kami bagi kepada mereka itu kitab wahyu dan kefahaman kitab wahyu. Hukmah sini rata-rata ulama menterjemahkan sebagaimana kefahaman kitab wahyu. Wan nubuwah, dan mereka ini adalah golongan-golongan yang terpilih sebagai nabi. Fa in yakfuru biha haula'i, maka sekiranya nikmat kitab wahyu, nikmat kefahaman kitab wahyu, nikmat boleh menjadi nabi dan mengikut nabi. Boleh menjadi nabi satu nikmat, tapi itu pilihan Allah.
Boleh menjadi pengikut Nabi juga satu nikmat. Kalaulah sekiranya nikmat-nikmat tadi, kitab Allah dan Nabi dan kefahaman, fa in yakfuru biha haulai, sekiranya orang Mekah ini tidak boleh menghargai, mengkufurinya nikmat seperti tadi, faqad wakkalna biha qauman laisu biha bikafirin, nescaya kami akan serahkan nikmat-nikmat ini kepada kaum lain yang tidak mengingkari dan tidak yang kaum lain yang tidak mengkufuri nikmat, yang menghargai nikmat. Ayat ni nak beritahu kepada kita, dia bila sampai kepada seseorang tu nikmat, kalau dia tak jaga sungguh-sungguh, Allah tukar bagi pada orang lain. Allah tidak ada sentiasa sayang pada orang tu sekalipun dia abaikan nikmat itu. Tidak ada. Maknanya kalau kita kata kita hari ini kita dah belajar, okey, kita sudah dikira ada jaminan. Tidak. Mensyukuri nikmat itulah menyebabkan kekal nikmat. Kalau tidak menghargainya, mengabaikannya, Allah tak akan kekalkan nikmat bersamanya, Allah tukar pada orang lain. Memang inilah yang berlaku. Jadi, kalaulah mereka orang Mekah ini mengkufuri nikmat ini, kitab yang diturunkan sekarang ini Quran, Nabi yang dipilih di kalangan mereka adalah Nabi akhir zaman. Kalau mereka tidak mensyukurinya, tidak menghargainya dengan mendampingi dan menghayatinya, kami tarik. Makna gitu. Faqad wakkalna, kami akan serahkan biha nikmat ini pula kaum lain. Kaum lain siapa? Ulama tafsir kata daripada kalangan bangsawan-bangsawan Mekah yang tak menghargai Quran, yang tidak menghargai Nabi, Allah tarik nikmat daripada mereka yang sepatutnya mereka dapat. Sebab mereka ahli bahasa Arab, mereka berkedudukan tinggi dalam masyarakat. Tapi oleh kerana mereka tidak menghargainya, Allah bagi kepada orang bukan bangsawan. Orang bangsawan ni Allah Ta'ala campak dia dalam lubang di badak. Mati begitu saja. Tapi Allah bagi kepada Muhajirin dan Ansar, golongan bawahan rata-ratanya mereka ini. Dan mereka telah bersyukur dan menghargainya dan menjadi pejuang-pejuang yang setia. Ulaika alladhina hadahumullah din muqaddarhum. Mereka yang bersifat seperti tadilah orang yang Allah telah bagi hidayah. Inilah cara nak kenal dia. Fabi hudahum muqtadih. Dengan hidayah mereka itulah kamu wahai Muhammad ikuti dia. Jadi wahai orang Mekah, segala nabi yang telah disebutkan nama, Allah arahkan Muhammad supaya ikut. Bermakna Nabi Muhammad dia tidak sama, dia adalah sama dengan nabi-nabi lain. Tidak seperti mana tuduhan kamu bahwasanya Muhammad adalah satu orang nabi tak sama dengan nabi lain. Tidak. Fa bihudahum muqtadih, dengan hidayah mereka lah kamu kena ikut. Qul la as'alukum 'alaihi ajra, dan beritahu kepada mereka, menyampaikan wahyu tidak membebankan sesiapa. Aku tidak meminta daripada kamu di atas mentadbirkan wahyu ini apa-apa upahan dan apa-apa ganjaran, termasuk pujian yang membebankan. In huwa illa dzikra lil alamin, tidaklah mentadbirkan wahyu itu semata-mata sebagai peringatan, nasihat bagi penduduk semesta alam. Kita akan sambung insya-Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda, ja'al akhiratana khairan min al-ula. Radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan rasula. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. وصلى الله على محمد وعلى آله